Baik, terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Indonesia sebenarnya nak kongsikan satu topik. Saya rasa ini antara topik yang cukup baik untuk kita kongsikan jalan, mungkin jalan baharu kepada mereka yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Kan kalau kita berdepan ni kan macam banyak sangat konflik dalam kita meneruskan kelangsungan hidup, terutamanya mereka yang hilang pekerjaan. Jadi pertanian bandar dan komuniti ini mungkin boleh memberi gambaran jelas, mungkin boleh menceburi di dalam bidang pertanian bandar ini. Kita nak berbicara lebih lanjut berkenaan topik ini bersama dengan tetamu Encik Alia Saad, merupakan Timbalan Ketua Pengarah Pertanian Pembangunan Industri dan Pengembangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kelihatan segar saya suara di depan ni. Ya. Baik, bercakap berkenaan dengan pertanian bandar, kita sedia maklum kalau pertanian kan perlukan tanah yang besar kan, yang luas baru kita boleh bercucuk tanam. Tetapi bila berada di kawasan bandar, pasti itu menjadi kekangan. Kan? Kita nak berkongsilah dengan Jabatan Pertanian ini bagaimana melihat pertanian bandar ini, urban farming, dalam menghasilkan makanan sendiri dan proses ataupun projek ini di bawah Jabatan Pertanian lah untuk membantu rakyat. Okey, terima kasih Pak Reha. Sebelum kita pergi kepada topik kita yang khusus pada pagi ini, kami di pihak Jabatan Pertanian merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak Media Prima kerana memberi peluang kepada kami untuk menyampaikan kepada masyarakat bahawa kita masih ada harapan dan kita masih ada peluang. Dalam krisis, dia akan ada peluang. Jadi seperti mana yang dinyatakan oleh Pak Reha tadi, pertanian bandar. Okay, kalau dulu memang sigma pertanian, dulu kita mesti ada tanah yang luas, mesti ada tanah yang rata, mesti ada kawasan yang sesuai untuk pertanian. Tetapi dengan perkembangan teknologi yang ada, media, yang pentingnya adalah media. Tempat mana yang kita nak tanam. Tak semestinya di atas sana. Sekarang dengan teknologi yang ada sekarang, kita boleh tanam menggunakan air, hidroponik. Kita boleh tanam dengan fertigasi, media-media yang tertentu. Dan kita boleh tanam aeroponik. Even tak perlu air apa pun. Dia aeroponik. Boleh ditanam. Vertical farming, veggie factoring. Yang mana konsep ataupun teknologi tersebut tidak lagi memerlukan tanah yang luas. Seperti mana yang masa-masa kita ataupun kefahaman kita kepada pertanian pada satu masa dahulu. Jadi maknanya kita boleh keluar daripada isu tersebut dengan teknologi yang ada. Kalau kita tengok setengah di negara-negara maju, macam jiran kita di Singapura dan sebagainya, mereka tak ada tanah yang cukup, tapi mereka boleh mengeluarkan tanaman yang mampu dengan menggunakan rooftop garden. Jadi konsep itu yang jabatan dan juga kami di Kementerian MAFI bersama dengan rakan-rakan jabatan yang lain, kita sedang menerokai perkara tersebut. Baik. Nak tahu juga Encik Alia, siapa sebenarnya yang boleh menyertai projek pertanian bandar ini? Okay. Untuk makluman hari-hari sekalian, semua rakyat Malaysia boleh menyertai program pertanian bandar ini. Tetapi dalam konteks pada masa ini kita memberi tumpuan kepada golongan B40 lah, yang kalau kita lihat semasa COVID ataupun semasa sekarang ini yang banyak terjejas adalah golongan tersebut. Jadi sebab tu kita di Jabatan Pertanian di Kementerian kita memberi tumpuan kepada golongan tersebut. Tapi untuk menjawab soalan pada tadi, siapa yang boleh? Sebenarnya semua boleh. Semua boleh menyertai program ini. Baik, berkenaan dengan projek pertanian bandar ni kan, kalau melihatnya apa penjimatan boleh diselamatkanlah. Kalau misalnya kita dah biasa berbelanja dapur dan sebagainya kan, kalau kita lakukan projek ini. Okey, satu persoalan yang cukup baik untuk kita ketengahkan pada pertemuan ini. Okey, kajian telah dibuat. Kita untuk makluman penonton dan Pak Reha, pertanian bandar ini kita telah pun mulakan pada tahun 2014. Dan sebelum COVID lagi. Sebab kita nak lihat selalu kekangan sekarang ni apabila berlaku urbanisasi, berlaku pertambahan penduduk di bandar. Kalau kita tengok sekarang di bandar-bandar yang maju di dunia ini, lebih kurang 75% daripada penduduk adalah mereka akan pergi ke bandar. Dan apabila berlaku migrasi ini, tentulah permintaan
kepada makanan akan meningkat. Ya. Walaupun pada masa itu kita tak nampak COVID, kita tak tahu pun COVID akan berlaku. Tetapi kita melihat dari segi keselamatan makanan dan juga security makanan. Jadi kita buat program ini. Dan apabila kita mula 2014 dengan beberapa program yang telah kita buat di setiap negeri, dan dalam tahun lepas kita telah buat satu kajian kesan daripada program-program kita ini, dan kita mendapati sebahagian ataupun daripada kajian tersebut kita mendapati bahawa selain daripada mereka mendapat akses bekalan makanan yang mudah, yang segar, yang selamat, mereka juga dapat menjimatkan kos dapur mereka lebih kurang RM110 sebulan. On top of that, selamat ataupun mereka dapat mengurangkan kos untuk membeli makanan, dan lebihan daripada hasil yang dihasilkan itu mereka dapat jual kepada jiran-jiran. Boleh menjana pendapatan sampingan, pendapatan tambahan. Tapi kalau nak mulakan ni dengan kos berapa? Nak mula wang tu kan? Okey, permulaan yang paling basic sekali yang dalam package kita ini adalah RM500. Itu yang paling basic lah. Kalau ikut komuniti. Tapi kalau yang kita nak pergi lagi bergantung kepada ruang kita, bergantung kepada kemudahan yang kita sedia ada. Tetapi basic yang kita bagi dalam package yang disediakan oleh kerajaan ini RM500. Tetapi kita kalau ikut betul-betul tak sampai RM500. Kalau kita boleh beli dan kita boleh pasang sendiri, kosnya tak sampai RM500. Baik. Cik Alias, apa harapan Jabatan Pertanian lah dengan melalui projek ini kan secara ringkas dapat membantu untuk meningkatkan pendapatan rakyat yang sekarang ni pastinya terkesan dengan pandemik COVID-19 ni? Okey, harapan kita lah, bukan Jabatan Pertanian lah. Harapan kita rakyat Malaysia, kita nak tengok rakyat kita tidak akan mengalami ketidakcukupan makanan walaupun apa berlaku. Dan apa yang kita telah buat untuk makluman Fariha masa COVID tempoh hari, kita telah giatkan aktiviti ini, dan kesan daripada apa yang kita dapat ni, kita dapat lihat bahawa kita tak dengar penduduk kita yang tidak cukup makan. Maknanya makanan ada tapi tak mewah, tapi makanan ada. Jadi maknanya harapan kita kepada pendengar-pendengar ataupun penonton-penonton, semua rakyat Malaysia yang melihat MHI pada hari ini, kita berusahalah. Kita berusaha, kami di jabatan, kami boleh membantu untuk membimbing bagaimana untuk kita keluar daripada isu yang kita bincangkan pada pagi ini, iaitu pertanian bandar. Baik. Terima kasih banyak Cik Alias Saad, Timbalan Ketua Pengarah Pertanian, Pembangunan Industri dan Pengembangan. Saya pasti ini antara langkah dan juga usaha yang boleh dikongsi oleh kita semua. Kalau berani di bandar ni kan berbelanja kan, semua serba-serbinya, kos hidup ni tinggi di Kuala Lumpur. Ini kalau tanam sawi 21 hari je, Cik Alias. 3 minggu dah boleh harvest. Ya. Oh, Alhamdulillah. Baik, kita akan berehat seketika sekembali. Nanti kita akan bicara lanjut berkenaan dengan ini sebuah buku. Buku Cerita Orang Bank. Apakah kisah berkenaan dengan buku ini? Semuanya selepas ini di MHI.